Allahu 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 Allah. Bismillah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kongsikan beberapa kisah tentang hidayatul irsyad dengan perbuatan kita. Ini semua kisah yang nyata, kisah yang benar, bukan rekaan. Kisah yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, adalah Dr. Gerard Dirks. Dr. Gerard Dirks. Beliau telah meninggal beberapa bulan yang lepas, rahimahullah. Bila saya sebut rahimahullah, beliau Muslim. Tetapi sebenarnya beliau memeluk Islam. Dan beliau bukan sekadar seorang doktor. Beliau ni doktor apa? Beliau ada PhD dalam teologi Kristian. Dan beliau mempunyai lesen daripada Methodist Church di Amerika untuk preach Christianity. Beliau ni orang Kristian yang beragama missionary. Dia cerita bagaimana dia boleh memeluk Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata, saya singkatkan cerita dia. Beliau kata, antara penyebab beliau memeluk Islam adalah beliau melihat kepada etika seorang kawan dia yang berniaga. Cara dia berniaga, jujur, amanah, on time. Dan dia pastikan di mana supplier dia, pekerja dia akan dapat gaji yang tepat pada waktu dia. Maksudnya, best. Dan ini adalah hampir kisah yang sama yang diceritakan oleh Syekh Yusuf Estes. Syekh Yusuf Estes. Beliau pun kata, beliau mempunyai pengalaman yang sama. Beliau bergaul dengan orang Islam. Dan bila dia tengok rakan niaga dia orang Islam tu, baguslah akhlak dia, jujur dan sebagainya. Niat dia apa? Dia missionary Kristian. Dia kata, best. Kalau kita boleh jadikan dia ni Kristian memang bagus. Niat dia nak jadikan orang tu Kristian, kawan rakan niaganya Kristian. Akhirnya, mereka berdua tu masuk Islam. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, uniknya, dia kata, kedua-dua kawan mereka ini tak pernah betul-betul bercakap dengan mereka pasal Islam pun. Hanya sekadar etika mereka berniaga yang ikut syariat Islam. Bila waktu solat, dia pergi solat. Walaupun ada meeting, dia pergi. Dia kata, excuse me, I have to go. Mereka utamakan. Dia tunjuk. Subhanallah. Dan bila ditanya, what make you be like this? Apa yang menyebabkan kamu jadi macam ni? Kenapa kamu pastikan macam ni? Kan ada orang bila dia buat bisnes kan, dia suka bila dia issue check, dia suka issue post-dated check. Barang dah dapat dah, tapi dia issue 1 minggu lagi. Betul? Dia tak. Dia punya check semuanya backdated supaya orang tu boleh dapat. Maksudnya dia telus sebab Islam mengajar, contoh nak bayar gaji pun, bayarlah gaji pekerja kamu sebelum keringat mereka, peluh mereka itu kering. Dan itu dia ikut. Bila dia tanya kepada dia kata simple. Because that is the teaching of Islam. Simple ke tidak? Simple. Tapi itu hidayatul irsyad yang memberikan makna kepada mereka untuk mengkaji lebih lanjut tentang Islam. Dan barangkali tuan-tuan dan puan-puan, kerana akhlak kita, cara kita parking, cara kita makan dengan tertib, cara kita memandu kereta, cara kita makan di kedai makan, non-Muslim tengok, dia tengok satu family tu bagus, Masya Allah, ada adab, semua makan minum dengan tangan kanan, walaupun tangan kotor. Tapi bila ditanya oleh kawan-kawan, kenapa lu punya tangan kanan banyak kotor? Apa pasal lu lagi makan, ambil itu cawan pakai lu punya tangan kanan? Lalu kita pun sekadar jawab, sebab ini sunnah Nabi. Nabi sebut bahawa makan minum dengan tangan kanan. Ini tangan kiri untuk cuci-cuci punya. Ini syaitan suka makan dengan tangan kiri. Oh, tuan-tuan dan puan-puan, jangan terkejut tau. Kerana tindakan kita yang kecil itu, kawan kita lain kali, dia belum Islam. Dia mungkin dah terbiasa dengan tangan kiri, tiba-tiba dia tak nak pakai tangan kiri untuk makan. Sebab dia fikir, itu setan punya pakai. Tapi sebab perbuatan kita yang simple. Sebab dia menjadikan, dia cemburu nak hidup kita. Satu lagi kisah tuan-tuan dan puan-puan, seorang businessman Cina. Ini real case. Dia datang ke pejabat kami. Dia sekadar nak tanya je, bukan nak masuk Islam pun. Dia tanya. Selepas ditanya soalan, saya pun tanya balik kat dia. Saya kata, Mr. Chan, dia ni toke toke kedai stationery photostat. Saya tanya dia, Mr. Chan, apa yang menyebabkan Mr. Chan rasa tertarik nak belajar pasal Islam? Sebab toke toke memang susahnya. Lalu dia kata, ini kata-kata dia tahu tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata,
Saya ada kedai photostat, ada kedai stationery. Saya punya staff tak ada non-Muslim, semua Melayu. Semua Melayu. Tapi saya punya ini staff, saya tahulah dia orang punya gaji berapa. Dia orang kalau buka kedai pukul 9, dia orang memang datang awal. Kedai sudah buka. Saya boleh pergi mana-mana, kunci peti besi keselamatan pun saya boleh bagi, 1 sen pun tak ada hilang. Dan bila tiba waktu solat, mereka akan gile-gile solat, dan masa yang mereka gunakan untuk solat, mereka akan ganti pada waktu kerja. Mereka tak ada curi tulangnya. Tapi bila waktu solat, mereka kata, bos minta maaf, kami kena solat. Solat on the spot. Contoh mereka ambil 15 minit untuk pergi solat, mereka akan ganti 15 minit ataupun lebih untuk bos mereka. Dan dia kata, saya tengok saya punya staff, gaji saya tahulah berapa. Tak ada tinggi mana. Gaji mereka tak ada tinggi mana. Saya toke, sepatutnya toke gaji lagi banyak, betul lah. Saya toke, tapi saya tengok mereka punya hidup lagi happy dari saya. Dia sendiri toke, kaya, tapi tengok staff dia Melayu, Muslim, taklah sekaya dia. Gaji pun sikit, tapi hidup mereka lagi happy. Okey, solat boleh, makan boleh, disiplin bagus, amanah. Dia kata, saya cemburulah. Saya pun tanya saya punya staff, lu orang apa pasal bila mau sembahyang mesti sembahyang, lepas tu tak ada curi tulang. Kalau orang lain mungkin curi tulang sikit ke, mau kata sembahyang tapi tak ada sembahyang, mau kata pergi solat Jumaat, pergi tengok wayang. Lalu jawapan staff dia simple. Staff dia kata, bos, sebab dalam Islam mengajar kami untuk jadi orang yang amanah. Dan tuan-tuan perempuan tahu tak, ada hadis Nabi SAW sebut, tidak ada iman untuk yang tidak ada amanah, dan tidak ada agama untuk yang tidak pegang pada janjinya. Maka dia bagi tahu kepada macam tu, dia kata, wah, Islam ada ajar semua ini ya. Dia kata ada. Dari situ tuan-tuan perempuan, asalnya dia bukan nak masuk Islam, hanya sekadar nak tanya soalan. Dan alhamdulillah, Allah bagi hidayah kepada dia, dia masuk Islam hari itu. Dan saya dah jumpa dengan dia pun, alhamdulillah dia praktis Islam. Dan dia kata, sekarang saya rasa itu keseronokan yang saya punya staff rasa dulu. Sekarang saya walaupun okey, duit ada, tapi saya rasa bukan pasal duit, saya sudah rasa banyak tenang. Sekarang saya tahu kenapa diorang happy, sebab diorang sujud lah. Memang syok. Tapi tuan-tuan perempuan, trigger point dia apa? Yang menyebabkan dia dapat hidayah tu irsyad? Staff dia. So maksud saya tuan-tuan perempuan, Melayu ni teruk sangat ke? Tak. Tuan-tuan perempuan, saya bukan nak bodek tau. Tak. Ada yang teruklah. Tapi tuan-tuan perempuan, kalau lihat balik kepada nilai Melayu yang sebenar, Melayu ni ada gotong royong tak? Terus terang tanya tuan-tuan perempuan, Cina dengan India ada tak gotong royong macam Melayu? Kalau ada pun jarang sekali kita dengar. Tetapi kalau orang Melayu dia buat kenduri, satu kampung datang gotong royong. Betul ke tidak? Saya pernah bagi ceramah di Perlis tentang bila ada orang tanya tentang Melayu ni teruk, Melayu ni malas dan sebagainya. Saya kata benda tu saya tak nafikan, memang ada. Tetapi saya kata beginilah, Melayu yang malas inilah yang jadi polis, jaga keselamatan negara. Melayu yang malas inilah yang majoritinya jadi tentera, mengawal sempadan dan menjaga keselamatan negara. Melayu yang malas inilah yang jadi postman untuk hantar surat kepada kamu untuk kamu dapat surat. Melayu yang malas inilah yang jadi ahli bomba untuk memadamkan kebakaran dan menyelamatkan mangsa yang nak lemas. Melayu yang malas inilah yang buat macam-macam kerja. Dan kebarangkalian bila kamu tayar kamu pancit dekat highway, Melayu yang malas itulah yang akan datang tolong kamu tukar tayar. Saya kata ni bukan bodek tuan-tuan dan puan-puan, tetapi fakta. Lalu ada pelajar non-Muslim kat situ pun dia kata, yes, I agree. Sebab itu fakta. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, yes, ada orang Melayu yang teruk. Memang teruk. Memang haprak kita kata tak boleh pakai punya. Kita setuju. Tuan-tuan dan puan-puan setuju, betul ke tidak? Tetapi adakah semua Melayu macam tu? Tak. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, kita semua ini boleh menjadi petunjuk irsyad kepada orang untuk mereka pun nak tahu kenapa mereka macam tu. Kenapa mereka boleh happy macam tu. Walaupun mereka ni tak kaya tapi happy. Walaupun mereka ini solat 5 waktu tapi kerjanya produktif, efektif. Dia tak pecah amanah, tak ambil rasuah. Kita nak bagi mereka rasa, saya pun maulah. Kita nak, pernah tak tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat kehidupan seseorang, kita rasa jealous habis. Jealous sebab, aku pun nak macam dia lah.
Sebab apa? Dia tak cakap dengan kita, tapi kita tengok dengan mata kita, kita rasa, yes, I also want it. Sehingga ada seorang atlet taekwondo Jepun masuk Islam. Apa sebab dia? Bukan sebab dia kalah taekwondo dengan orang Melayu, tetapi dia masuk Islam. Dia cerita sebab dia masuk Islam di tempat kami. Saya tanya dengan dia, what make you become Muslim? Dia kata, I've went around the world to compete in taekwondo competition, and I have my Muslim friend, my Malay friend, and I see their attitude and their character is unlike others. Dia kata, bayangkan tuan-tuan perempuan, kalau kita sebut orang Jepun, akhlak bagus ke tak bagus? Memang bagus lah. Sampaikan seorang Jepun pun boleh tertarik dengan akhlak Melayu dan masuk Islam. Allah